Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 2 yang menonton video ini, tahniah kerana menonton, kerana kerana awak ada kesungguhan untuk menambah ilmu ataupun menambah baikkan mana-mana yang awak kurang faham dalam sains tingkatan 2, ya. Tahniah. Okey, kalau belum subscribe, please subscribe and also share with your friends, ya, supaya ramai kita dapat manfaat, ya. Okay, so make sure you have to have this book in front of you. Okay, betulkan niat belajar lillahi ta'ala. Kita dalam muka surat 197. Masih lagi bab 8 tentang daya dan gerakan. Okay, so now dalam muka surat 197 kita lihat kesan kedalaman terhadap tekanan cecair. Sebelum ni kita lihat tentang berkaitan altitude dengan tekanan atmosfera. Sekarang kita lihat kesan kedalaman terhadap tekanan cecair. Okey, so macam kita tengok gambar foto 8.16 ni, seorang penyelam di Pulau Sipadan. Boleh tak somebody yang tak pernah belajar apa main menyelam aja? Tak boleh, ya. Dia boleh menyebabkan maut, ya. Bagi mereka yang memang tinggal di pantai biasa, dia berkecil sedikit demi sedikit, lama-lama dia pandai, itu lain. Tapi kalau untuk kita yang tak pernah tak duduk kat tepi pantai, tak tahu menyelam sikit-sikit saja, jangan pandai-pandai menyelam ke dalam laut, ya, boleh menyebabkan maut. Okey, so kita lihat di sini dikata bagi seorang penyelam yang berada di bawah laut, badannya akan mengalami tekanan. Ya, kalau dalam udara pun ada tekanan, kita tahu dah sebelum ni, semakin tinggi semakin kurang tekanan. Dalam air pula kita akan lihat macam mana. Tekanan dia semakin dalam semakin kuat ke tak? Ya. Okey, berat air laut yang bertindak pada badan penyelam itu yang menyebabkan tekanan tersebut. Apakah yang akan dialami oleh penyelam itu jika dia menyelam semakin dalam ke dasar laut, ya? Mari kita jalankan aktiviti 8.11. Okey, so untuk aktiviti 8.11 ni tujuannya adalah untuk mengkaji kesan kedalaman terhadap tekanan dalam cecair. Senang je eksperimen ni, actually you just need air. Kemudian radasnya ada a few as listed sini, ya, dalam aktiviti 8.11 ni. Look at rajah 8.42, kita perlu ada besen, meletakkan air dalam silinder penyukat dan silinder penyukat itu ditonggengkan ke dalam besen yang berisi air. Kemudian perlu dihembuskan udara dan kita perhatikan gelembung nanti. So arahan dia, isikan silinder penyukat dengan isi padu air yang maksimum sebanyak mungkin, ya, dan terbalikkan seperti bukan sebanyak mungkin, penuh-penuh, ya, kalau dalam silinder penyukat, ya, terbalikkan macam 8.47, rajah 8.47. Kemudian masukkan satu hujung tiub getah dalam silinder penyukat. Kemudian nombor 3, hembuskan udara ke dalam hujung tiub getah. Yang satu lagi, perhatikan perubahan saiz gelembung udara yang bergerak dari bawah hingga ke permukaan air. Kena tengok elok-elok, ya. Kalau tak cukup sekali, buat lagi. Perhatikan saiz gelembung tu. Okey, so soalannya bandingkan saiz gelembung udara pada dasar besen dan pada permukaan air. Sepatutnya, yang lazimnya kat dunia ni, kalau tengok, kalau buat eksperimen ni ataupun aktiviti ni, awak tengok gelembung bawah tu kecil. Semakin atas semakin besar gelembung tu. Mesti sepatutnya, ya. So segi saiz, Kemudian 2, nyatakan hubungan kait antara isi padu gelembung udara dengan kedalaman dalam air. So semakin dalam semakin kecil lah saiz gelembung udara. Itu kaitan dia. Nombor 3, terangkan fenomena ini berkaitan dengan tekanan dalam cecair. Apa dia punya disuruh terangkan. Kenapa pula kat bawah tu kecil, kat atas dia besar? Okey. Kita lihat terus jawapannya dalam berdasarkan keputusan daripada aktiviti 8.11 yang kat bawah tu, ya. Saiz gelembung udara semakin bertambah apabila gelembung udara naik ke permukaan air. Itu menjawab soalan 1. Hal ini disebabkan oleh, ini menjawab soalan 3, ya. Hal ini disebabkan oleh tekanan cecair semakin berkurang. Semakin di atas semakin berkurang tekanan. Makin turun bawah semakin kuat tekanan. That's why kat bawah tu dia tekan belon tu, belon dia kecil. Bila kurang tekanan dia membesar. Belon pula gelembung, ya, gelembung udara. So tentang kesan kedalaman terhadap tekanan cecair. So you've got the answer already. Untuk nombor 1, saiz dia semakin dia menaik semakin besar. Untuk nombor 2, that means semakin dalam air semakin kecil saiz gelembung udara.
Dan kemudian terangkan fenomena itu dalam tu tadilah tentang semakin berkurang tekanan cecair apabila kedalaman cecair itu kurang. Kedalaman cecair dari atas lah kurang. Okey, kita lihat seterusnya muka surat 198, kesan kedalaman terhadap tekanan cecair dalam kehidupan harian. Okey, itu adalah empangan hydroelectric power station. Tengok, itu adalah gambar sebenar. Belah kanan ialah dia punya keratan rentas, gambar rajah. Cuba tengok gambar dinding yang belah kanan warna brown tu. Dinding atas nipis ke tebal? Nipis kan? Dinding bawah tebal. Kenapa tak sama je, straight je? Cuba tengok dia tulis tulisan situ, kita dapati di bawah tekanan dia lebih tinggi berbandingan dengan tekanan atas. Atas lebih rendah. Yang macam eksperimen tadi, aktiviti tadi, gelembung udara. So, dinding empangan air direka bentuk lebih lebar pada bahagian dasar. Dasar bawah untuk mengatasi kesan tekanan air yang tinggi pada bahagian dasar empangan. So, that's why dia lebih gemuk kat bawah. Lebih lebar Okey, kemudian kita lihat penyelam laut memakai peralatan khas pada pakaian supaya dapat menahan tekanan air yang tinggi. Kudat tekanan air tu boleh penyekkan badan orang tu. Kalau sangat-sangat dalam memang boleh penyek terus. Itu pun bukan boleh kita main menyelam tanpa ilmu. Takut nanti menyelam separuh jalan sampai kat bawah, sekali nampak syak terkejut naik kelang kabut. Mati sebab dia akan menjadi dia dalam darah tu akan ada keracunan nitrogen. Okey, so tak boleh. Dia kena ada training, ada license. Kena belajar betul-betul untuk scuba diving. Kalau budak-budak yang memang kat Sabah tu memang dia halu menyelam ambil ikan, tapi dia biasa, dia kecil dia boleh, badan dia satu dah tahan dah biasa, yang kedua dia boleh, pengalaman dia tahu sedalam mana dia boleh pergi. Dah biasa Okey, sama juga dengan gambar yang ketiga, yang paling bawah, badan kapal selam diperbuat daripada bahan yang sangat kuat. Tak boleh biasa-biasa supaya tidak kemik akibat tekanan air yang tinggi, sangat kuat So kita lihat seterusnya muka surat 199. Sini disebut tentang keajaiban sains. Dia kata seronoknya cuba lakukan eksperimen seperti dalam video di bawah untuk memerhatikan kesan kedalaman terhadap tekanan cecair. Okay, so you can see, tengok dia punya dalam sink dia buat gambar tu kan, bila air ada 3 lubang tu, yang mana yang paling jauh, sederhana, paling dekat kan. Okay, so dapati air daripada lubang bawah dipancut lebih jauh berbanding air daripada lubang atas, disebabkan tekanan dalam air tu kuat, dia tolak tinggi jauh lah. Atas tu tekanan kurang, dekat lah. So dia dengan semua ilmu-ilmu ni lah kita lihat kejayaan STEM. Jurutera Mechanical menjalankan penyelidikan tentang reka bentuk empangan, logik industri, mesin dan sebagainya. Mereka memerlukan pengetahuan fizik seperti tekanan dalam air semasa pembinaan empangan. Ini asasnya aja, tak ada pula belajar pengiraannya lagi. If you become a civil engineer, awak kan belajar pula kira ketebalan tu tebal mana, tinggi mana, menahan tekanan, bukan main agak-agak aje. Dia kena kira betul-betul supaya tak ada nanti berlaku kemalangan, pecah pula empangan tu. Apa jadi? Kepecahan empangan tu dia akan mengalir, dia akan air-air tersebut akan menghanyutkan, membanjirkan rumah-rumah di tepi sungai bahagian bawah So dia bahaya. Okay, latihan formative 8.2. This one you can try, give a try. Jawapan ada kat belakang sepatutnya. Kita lihat muka surat 200. Saya dah habis dah, alhamdulillah. Kita dah habis dah bab daya dan gerakan. So that means kita masuk yang bahagian bab 9, which is haba. Ini pengenalan baru. Mengapakah bangunan tinggi dipasang dengan cermin yang berkilau? Pasang tak? Pergi KL, pergi mana, tengok bangunan tinggi kilat-kilat dia punya cermin. So mengapakah gelas kaca yang tebal pecah apabila diisi dengan air panas? Kalau pernah mengalami sendiri, awak ada gelas, let's say like this, masuk air panas, tiba-tiba dia akan crack, dia akan retak dan pecah Okey, bagaimanakah termometer berfungsi? So untuk sukat suhu tu macam mana dia berfungsi? Mengapakah unggun api dinyalakan pada waktu malam yang sejuk? Okey, semua tu akan dijawab dalam bab ini. Bagaimanakah haba memberi kesan kepada gas? Kembang ke kecut ke? Okey, mari memahami, tak apa, kita lihat blok sains. Kamera inframerah sukar mengesan beruang kutub.
Okey, kamera inframerah merupakan sebuah alat yang mengesan pembebasan haba daripada badan dan memprosesnya untuk ditunjukkan sebagai imej terma. Okey, alat ini sering digunakan untuk mengesan lokasi haiwan atau habitat haiwan yang suka dilihat dengan mata kasar. Ya, so ini digunakan. Mungkin pernah tengok dalam filem-filem. Ataupun satu masa dulu dekat airport kita pun ada, bila nak kesan orang-orang yang demam sebab penyakit sesama burung dan sebagainya pada masuk negara kita, ya, dia macam ada x-ray thermal dia panggil. Dia tengok suhu badan dia, keluar dia punya image, ya. Okey, akan tetapi para penyelidik menghadapi kesukaran untuk mengesan beruang kutub dengan kamera ini. Polar bear tak boleh kesan. Haiwan lain boleh, ya. Beruang kutub yang hidup di kawasan beriklim sejuk merangkap haba di bawah lapisan lemak dan bulu dengan begitu baik sehingga hampir tidak dapat dikesan oleh kamera inframerah. Infrared, ya. Inframerah, ya. So sebab dia tebal sangat dia punya lemak, so terperangkap haba bawah tu tak boleh kesan. Okey, kita lihat muka surat 206. Kita lihat hubung kait suhu dengan haba. Banyak pelajar ingat suhu dan haba sama. Tak sama. Suhu lain, haba lain. Tapi dia dalam benda perkara yang sama. Macam katakan dua beradik A dengan B. Dia tak sama orang dia. Tapi kalau awak tak tahu, ingat kau dia sama. Cuma dia dah satu keluarga yang sama. Itulah maksudnya. Ini suhu dengan haba, dia dalam satu bidang yang sama. Tapi dia suhu lain, haba lain. So, imbas kembali haba dan suhu yang telah anda pelajari semasa di sekolah rendah. You should have known the basic. Haba diperolehi daripada pelbagai sumber. Mana sumber dia? Matahari, lagi peralatan elektrik, kan, boleh rasa panas, pembakaran bahan api, kan, benda-benda yang rasa panas itu adalah sumber dia. Okey, haba merupakan satu bentuk tenaga. Haba mengalir dari kawasan yang macam mana? Bersuhu tinggi ke suhu rendah. So that means kalau kata kita buka pintu, kadang-kadang ayah berkata, tutup pintu nanti aircon keluar. Terbalik tu, segi sains dia salah, ya. Bila terbuka pintu, udara panas kat luar masuk ke dalam bilik yang beraircon, bukan udara yang beraircon tu keluar. Yang panas masuk, ya, untuk selaraskan sama, ya. Apakah pula yang dimaksudkan dengan suhu? Apa beza haba dengan suhu? Suhu ialah sukatan tu lah. Kan kita tengok dekat termometer ada 30 degree Celsius, 40 degree Celsius. Itu adalah suhu. Nak sukat. Haba ialah tenaga. Bila tu panas itu ada tenaga haba. Tapi kalau nak sukat banyak tinggi ke rendah suhu sesuatu, tu guna termometer. So macam awak juga demam ke tidak, guna termometer, ya. Suhu ialah sukatan darjah kepanasan atau kesejukan suatu objek. So kita dapati suhu meningkat dengan persekitaran yang panas. Bila panas kat luar ada haba, suhu pun meningkat. Dan menurun dalam sekitaran yang sejuk. Salji pula kat luar katakan. So dia turun lah termometer tu. Di bacaan termometer. So suhu boleh diukur dengan menggunakan alat dia, termometer. Okey, so kita dapati gambar foto 9.1. Belah kiri spaghetti yang direbus. Kita dapati air dipanaskan. Apabila air dipanaskan, apa jadi? Suhu dia meningkat, ya. Kalau tadi boleh pegang air dia, bila dah mendidih jangan peganglah, saya pasang melecur semua, ya, sebab dah meningkat suhu dia. Okey, kemudian kita akan dapati belah kanan ialah apabila cube ais diletakkan di sekeliling botol jus, suhu botol pun menurun juga, ya. Okey, so walaupun haba dan suhu saling berkaitan, tak boleh dipisahkan bagai irama dan lagu. Konon-konon, ya. So tak boleh dipisahkan haba dan suhu, namun kedua-duanya adalah sama ke tidak? Tidak. Jadual 9.1 menunjukkan perbezaan antara haba dengan suhu. So first, haba apa tadi? Haba adalah tenaga. Suhu, darjah kepanasan ataupun kesejukan sesuatu objek. So lain lah, kan. Kedua, kalau haba disukat dalam joule, suhu degree Celsius ataupun Kelvin. Kemudian tentang haba, kuantiti haba bergantung pada jenis bahan, ya. Kuantiti bahan dan suhu bahan. Antara pegang besi dengan pegang kayu dekat mana? Dekat negara yang sejuk ataupun dalam fridge, satu ada sudu kayu, satu sudu besi. Mana sejuk? Tentulah besi, kan. So kuantiti haba bergantung pada jenis bahan, kuantiti bahan banyak atau sikit, dan juga suhu tinggi atau rendah.
Kalau tinggi memang haba banyak lah, kalau rendah haba sedikit ya. Suhu pula bergantung pada darjah pergerakan zarah-zarah di dalam suatu bahan. Kalau dia bergerak sangat laju ataupun bergerak sangat perlahan, itu akan menentukan suhu sesuatu bahan. Okay, so sini latihan formative. Unit SI bagi haba is going to be joule ya. Nombor 2, adakah deris sentuhan sesuai digunakan untuk menentukan sama ada seorang itu demam atau tidak. So berikan penjelasan anda. Tak sesuai. Sebab kalau tangan awak sejuk, lepas awak pegang ais, awak pegang kepala orang, mesti orang sepanas semua ni demam. Padahal juga demam pun biasa je suhunya. Kalau tangan awak sejuk, kalau tangan awak pula baru lepas masak, lepas pun pegang bahan yang agak panas, orang yang demam pegang pun tak tahu dia demam. Sebab tangan awak panas, dia sama panas dengan dia. Okay, so 3, tentukan betul atau salah. A, apabila air dididihkan di dalam 2 bikar yang masing-masing mengandungi 100 ml dan 200 ml air, suhunya adalah sama. So didih berapa? Air 100. So 100 degree Celsius, 100 degree Celsius. Betul lah tu. So betul. Tapi lihat B, semakin kecil jisim air, semakin lama masa dia ambil untuk air mendidih. Ya ke? Yang sikit ke banyak? Salah lah tu kan. Air sikit kejap mendidih, air banyak lambat. Now we're going to see 9.2, pengaliran haba dan keseimbangan terma. So apa-apa kat dunia dia akan cuba nak seimbangkan, samakan. So disebabkan nak sama itulah haba tu mengalir ya. So kita dapati, cuba tengok aiskrim watermelon tu dia bawa keluar, letak ke atas meja, apa jadi? Cair pada suhu bilik sebab dia nak seimbangkan. So kita lihat pengaliran haba. Haba mengalir dari objek yang mana ke mana? Panas ke sejuk? Kena ingat, bukan sejuk ke panas, panas pergi ke sejuk. Aiskrim yang dibiarkan pada suhu bilik menyerap haba, so dia serap haba keliling dia dan mencair. So apakah pula yang akan berlaku pada cerit panas jika dibiarkan pada suhu bilik? Dia akan, tadi dia serap haba ni, dia kalau aiskrim tadi, kalau cerit ni dia bebas haba, lama dia akan sama dengan suhu bilik. Lama dah tak panas lah kan. Okey, pengaliran haba boleh berlaku dalam 3 cara yang berbeza. Pertama, kondaksi. Kedua, perolakan. Ketiga, sinaran. Tiga-tiga kita akan pelajari. So, diskusi jalankan aktiviti 9.1 untuk memahami ketiga-tiga cara pengaliran haba tersebut. So, dalam aktiviti 91, tujuan aktiviti ini adalah untuk mengkaji pengaliran haba melalui kondaksi, perolakan dan sinaran ya. Melalui kondaksi, perolakan dan sinaran. Ada 3 cara haba bergerak, sama ada kondaksi ataupun perolakan ataupun sinaran. So the first one adalah kondaksi untuk A. Bahan dia lilin air maci searti uret yourself, the hablokalium pemangganat dan paku tekan, kemudian rajas membaca sendiri dengan kita, ataupun kita lihat rajas 9.1. Kita ada apa? Kita ada kaki ritot yang pegang rod kupram. Dekat rod kupram tu kita ada paku tekan, 3 paku tekan. Kita labelkan K, L dan M. Macam mana nak lekatkan paku tekan pada rod? Awak kena letakkan wax ataupun lilin panas supaya dia melekat pada K. Let's say K tu letak pada rod tu, bila dia cair, dia dah lama dia mengeras, dia akan melekat. So kita K, L, M. Okey, setelah lekatkan, lihat A, kondaksi. Setelah lekatkan 3 paku tekan pada rod kupram dengan menggunakan lilin dan sediakan rajas seperti ditunjukkan dalam rajas 9.1, kita panaskan hujung rod kupram. Kena tengok, perhatikan, pemerhatian ya. Apa dia dekat paku tekan? Mana jatuh dulu? M ke, L ke, K ke? Definitely awak akan nampak yang paling dekat dengan sumber api, K jatuh dulu, diikuti oleh L, diikuti oleh M. Okey, sebab lilin dekat K cair dulu, baru lilin dekat L, baru lilin dekat M. So dia suruh panaskan bahagian rod kupram. Perhatikan paku tekan yang melihat turutan paku yang jatuh. That's first, that is conductor, kondaksi. Kalau perolakan dia can happen in cecair dan gas, fluid ya, cecair dan gas,
ya. So perolakan ni yang panas ni atas dan sejuk turun bawah. So dia pusingan dia itu perolakan. So lihat Rajah 9.2, kita perlukan kaki tungku 3, kasar dawai. Kita letakkan bikar yang ada air ke atas, masukkan sebutir hablokalium permanganat. Dia warna purple. So warna purple. Kita masukkan hablo tu macam gula tapi besar sikit lah. Dia warna purple ya. Okey, so kita lihat apa jadi kalau kita pasang penunjuk bangsa kat bawah sampai mendidih ya. So isi air ke dalam sebuah bikar dan sediakan rajas seperti yang tunjukkan dalam Rajah 9.2. Panaskan bikar secara perlahan. Nampak. Kalau laju kelang kabut dah nampak dah. Perlahan-lahan dapatikan arah gerakan warna hablo kalium permanganat dalam bikar. Adakah dia situ je warna purple yang keluar daripada hablo? Tak ya, dia akan naik, dia akan pusing warna purple tu. Itulah arus perolakan. Itu dalam cecair. Dalam gas pula bahagian 2 kita lihat awak unit adalah macam Rajah 9.3. Awak ada bikar, awak buat cardboard berbentuk T letak tengah-tengah. Okey, kemudian pasang lilin belah kanan dan letak corok berbara belah kiri. Okey, kita lihat perolakan dalam gas. Apa dia kata kat sini? Nyalakan sebatang lilin di bahagian tepi bikar besar dan letakkan cardboard berbentuk T supaya tak campur kiri kanan ya, di tengah-tengah bikar tersebut. Dapatkan sebatang colok yang Cina buat sembah tu. Tapi yang ambil beli ubat nyamuk pun boleh ya, cuma dia lengkar ubat nyamuk, patahkan sikit yang panjang ya. Dekatkan sebatang colok berbara. Colok kan ubat nyamuk pun ada bara kan. Okey, bukan berbara, dia ada asap dia kan ke mulut bikar di bahagian bertentangan dengan jalan lilin. Perhatikan pergerakan asap di dalam bikar ya. So kita akan dapati letak belah kiri, tapi asap tu tiba-tiba keluar belah atas lilin. Sebab apa? Atas lilin tu tadi udara panas keluar, ada tempat kosong, asap tu ambil lah ya, ambil tempat tu. That's why dia macam ada panas di atas, sejuk turun bawah ya. That is page 207. Kita lihat sikit lagi muka surat 208, sinaran pula ya. Jadi dah kondaksi dah, perolakan dah dalam cecair dan dalam gas ya. Kita lihat sinaran. Sediakan rajas seperti tunjukkan dalam Rajah 9.4. Apa tu? Dia ada balang kaca yang bahagian atas ditutup sambung pada Swiss ada mentol. Dia pasang pump vacuum. Bila pump vacuum dia sedut habis udara dalam tu. Okey, 2, keluarkan udara di dalam balang dengan memasang pump vacuum. 3, letakkan tapak tangan anda pada sisi balang untuk merasakan kepanasan permukaan balang kaca. Udara dah ke depan, tapi pegang tu panas tak? Panas juga lagi. Ya, bukan kata dah pump tak ada udara dia tak panas, dia panas lagi ya. So kemudian nyalakan mentol selepas 10 minit, letakkan tapak tangan anda pada sisi balang kaca untuk merasakan kepanasan permukaan balang kaca. Dia panas juga kalau kita letakkan mentol yang menyala ya. Soalan, berikan satu inference bagi pemerhatian anda dalam aktiviti A. Aktiviti A tadi adalah yang aku tekan tadi ya. So diminta inference pemerhatian anda. A akan jatuh dulu, aku tekan K akan jatuh dulu, diikuti L, diikuti M. Okey, sebab haba mengalir dari panas ke sejuk. K adalah paling hampir dengan sumber haba. Okey, so 2, lukiskan arah arus perolakan di dalam cecair. Cecair tu kita akan dapati yang purple tu, yang Rajah 9.2 dia, arrow dia macam ni ya. So buat arrow. Kemudian sudah arus perolakan. 3, apakah kegunaan colok berbara dalam aktiviti B untuk menghasilkan asap? Untuk melihat pergerakan asap di dalam perolakan. 4, nyatakan cara lain untuk mengenal pasti kepanasan permukaan balang kaca dalam aktiviti C. Aktiviti cara lain untuk mengenal pasti kepanasan permukaan kaca. So letak termometer lah. Tapi termometer biasa yang bulb tu tak boleh. Termometer yang flat tu kan, yang sekarang ni macam-macam termometer, letak kat sini pun boleh sukat kan. Okey, dan kita lihat kondaksi. Bila kita lihat kondaksi, kita nak faham kenapa kondaksi haba mengalir dari panas ke sejuk.
So, kita lihat yang pertama, dia kata proses pengaliran haba dari kawasan panas ke kawasan sejuk melalui medium pepejal. Cuba lihat gambar yang belah kanan, molekul panas, molekul sejuk. Arah pengaliran haba daripada yang orange punya bola tu ke arah yang biru, yang panas ke sejuk, ya. Okey, so penjelasannya lagi, zarah-zarah yang menerima tenaga haba bergetar dan berlanggar antara satu sama lain dengan lebih gerak. Mula dia macam ni je, bila dia panas dia lagi kuat, ya. Okey, dan seterusnya memindahkan haba ke seluruh media. Mula 2 biji ni, dia panas, dia sampaikan. Yang ni panas sampai ke sebelah, yang ni panas sampai ke sebelah dan sebagainya. Itulah kondaksi dalam pepejal, ya. Okey, kita lihat gambar yang kedua pula, perolakan dia benda panas warna merah, sejuk maka turun bawah, arrow dia, ya. So haba dialirkan melalui pergerakan bendalir, cecair dan gas dari kawasan panas ke kawasan sejuk. So panas ke atas, ke sejuk ke bawah. So pusing macam tu, ya. Bahagian bendalir yang menerima haba akan mengembang menjadi kurang tumpat dan naik ke atas, ya. Kalau dia terima haba, dia jadi kurang tumpat, so naik atas. Bahagian bendalir sejuk pula, dia akan lebih tumpat dan turun ke bawah. So bila panas naik atas, sejuk turun bawah tu jadi macam tu. Ataupun satu sumber macam tu je. Okey, peredaran bendalir yang naik dan turun secara berterusan ini dikenal sebagai arus perolakan. Sama ada dalam cecair ataupun gas, fluid, ya, cecair dan gas. Okey, last sinaran yang pegang tadi botol balang tadi, ya, yang gambar rajah 9.4. So sebenarnya sinaran ni adalah memang Allah buat tetap ada haba tu sampai walaupun tak ada zarah udara, tak ada zarah pepejal, tak ada. Ya, macam antara matahari punya kepanasan, haba sampai ke bumi. Mana ada besi sambung panjang kondaksi, tak ada. Sampai sambung sampai ke matahari, tak ada. Kau nak buat juga cair separuh jalan. So haba, proses pemindahan haba tanpa sebarang medium, tak ada medium. Haba boleh merambat menerusi ruang kosong atau vacuum. So antara matahari dengan bumi pun dia boleh merambat sampai, haba sampai, ya. Ruang tu kosong atau vacuum dia boleh tetap sampai. Dan satu lagi, jenis permukaan, suhu dan luas permukaan objek mempengaruhi keadaan pengaliran haba. Tu akan belajar lebih detail kat belakang rasanya, insya-Allah. Dia cetusat binda, cuba lihat mengapakah pemadani berasa lebih panas daripada jubin marmar apabila dipijak. That's your everyday experience. Kenapa jubin marmar kita rasa sejuk, pemadani rasa panas, ya. Okey, muka surat 209, kita lihat pengaliran haba dalam fenomena alam. Saya dah sebut sikit-sikit tadi, cahaya haba daripada matahari sampai ke bumi, kan. Kalau tak sampai, rasa sejuk, sampailah rasa panas. Bolehkah anda kenal pasti cara pengaliran haba dari matahari ke bumi? So, adakah kondaksi ke? Adakah perolakan ke? Adakah sinaran? Kalau dia kondaksi, kita ambil besi sambung straight pada matahari. Itu kondaksi. Sebab dia sebelah menyebelah tepi zarah, dia akan hantar sebelah sampai sebelah. Okey. So dia kata tenaga haba dari matahari dipindahkan ke bumi melalui sinaran. Dia sebut dah jawapan kat situ. Boleh tanya bolehkah anda kenal pasti pengaliran haba dari matahari ke bumi? Mana satu? Kondaksi ke, perolakan ke, sinaran, ya. Macam-macam lah jawapan ni kalau betul-betul depan student. Tapi memang kondaksi out. Kondaksi kena pepejal tu bersambung. So bumi bersambung matahari pula, macam mana? Okey, tenaga haba dari matahari pindah ke bumi melalui sinaran. Sinaran, ya. That means tak perlu medium. Cara ini sahaja dapat merambat menerusi ruang kosong, ya, vacuum, ya. Rajah 9.5, mana 9.5? Yang bawah tu, tenaga dipancarkan dari matahari menembusi lapisan atmosfera, ya, lalu bagi atas kita, ya, udara tu atas bagi atmosfera, lalu diserap oleh tanah dan air. So bila dia datang, apa yang serap bagi cair terus, haba terus sampai tanah dan air. So pemanasan bumi oleh matahari boleh menyebabkan perubahan iklim dan fenomena alam seperti bayu laut, okey, bayu darat, ribut dan sebagainya. So kita lihat seterusnya, pemanasan bumi oleh matahari. Look at Rajah 9.5. Matahari digambar warna orange, dia bagi sinar warna kuning sampai ke bumi yang biru dan hijau. So
So hari ini hari dalam sejarah pada tahun 1939, ya, Amerika Utara telah dilanda gelombang haba yang teruk, heat wave, ya. Gelombang haba ini telah meragut hampir 5,000 nyawa. Kat India pun pernah juga. Ya, dia kata kalau panas sangat tu, tengah-tengah jalan tiba jatuh tergolek mati, ya, kat India. Okey, meragut hampir 5,000 nyawa dan menjadikannya antara gelombang haba yang paling teruk di dunia. Amerika kena pada muka dia jahat sekarang pun kan. Dia tolong siapa ya? Musnahkan saudara-saudara kita, saudara-saudara kita yang jauh di sana. Dialah. Okey, so kita lihat aktiviti 9.2. Tujuan membincangkan pengaruh haba dalam fenomena alam. Itu saya rasa elok awak buat kat sekolah, ya. Bincangkan, mungkin dah buat dah pun, ya. So patut awak lebih ingat. Okay, we stop there first. Kita akan lihat bayu laut, bayu darat kemudian, ya. So that's all for today. Thank you for watching. Tahniah nak cuba memahirkan diri dalam matematik dan sains, ya. Sangat berguna yang kehidupan dan semoga berguna juga di akhirat nanti. Okay, so subscribe please and also spread pada friends, tambah-tambah dekat dengan ujian akhir tahun ni. Okay, supaya nanti bukan ni nak skor semata-mata, tapi kalau boleh jawab yang baik, bermaksud awak faham dan awak bersedia untuk level lebih tinggi, ya. Kalau tingkatan 2 pada tingkatan 3, kalau 1 pada 2 dan seterusnya lah. Okay, so jaga solat adalah saya punya pesanan sebagaimana biasa. Itu akan mula dihisap nanti. Perkara yang mula-mula dihisap, taat ibu bapa kerana redha Allah terletak pada redha ibu bapa selagi dia orang tak suruh buat maksiat. Okay, and then also hormati guru-guru, mudah-mudahan berkat ilmu awak. Sayangi, hormati lebih tua, sayangi lebih muda. Mudah-mudahan cantik akhlak kita. Okay, don't forget to doa, boycott dan juga sedekah mana sempat, ya, infak, ya. Okay, so that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah.